Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Indonesia. Hari ini saya ingin berkongsikan tajuk kajian di Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara SKPN 2021. Tajuk kertas saya adalah Tahap Perpaduan Rakyat Malaysia dari aspek pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu berdasarkan jantina, kaum dan lokasi kelahiran. Saya Profesor Dr. Zamri Mahmud dari Fakulti Pendidikan. Peranan dan status kedudukan bahasa Melayu dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa komunikasi rakyat Malaysia. Peranan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan diberi penekanan yang kukuh dalam Perkara 15 Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan juga menjelaskan bahawa bahasa Melayu adalah sebagai bahasa alat perbudayan rakyat Malaysia berbilang kaum. Bahasa Melayu juga melambangkan jati diri rakyat Malaysia. Setiap rakyat Malaysia perlu menguasai, memahami dan menghayati bahasa Melayu. Konsep keluarga Malaysia sesuai dengan status dan kedudukan bahasa Melayu. Kajian-kajian tentang bahasa Melayu menunjukkan bahawa jati diri serta kepentingannya dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia membuktikan bahawa bahasa Melayu amat berkesan dalam memupuk perpaduan kaum. Permasalahan kajian. Isu tentang penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia berbilang kaum masih berlaku walaupun negara Malaysia sudah merdeka 64 tahun yang lalu. Isu tentang jati diri rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan rakyat bukan penutur bahasa Melayu, masih berlaku sehingga kini. Masih terdapat rakyat Malaysia yang tidak fasih atau kurang fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Isu tentang tahap pemahaman dan penghayatan serta pengamalan bahasa Melayu untuk tujuan pendidikan perlu dikaji. Atas faktor inilah perlu dibuat kajian sama ada rakyat Malaysia tetap kukuh atau kekal jati diri mereka atau semakin luntur penguasaan bahasa Melayu. Objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian, iaitu pertama, untuk mengenal pasti tahap perpaduan rakyat Malaysia dari segi tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu. Kedua, untuk mengenal pasti tahap perpaduan rakyat Malaysia berdasarkan jantina, kaum dan lokasi kelahiran. Metodologi. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Sampel kajian terdiri pada 1,200 responden yang dipilih secara rawat bertujuan. Seramai 200 orang responden bagi setiap kaum Melayu, Cina, India, Sikh dan Siam. Bagi Bumi Putera Sarawak, seramai 110 orang menjadi responden kajian. Manakala 90 orang Bumi Putera Sabah menjadi responden kajian. Dalam kajian ini, instrumen kajian ialah soal sidik yang dibangunkan oleh pengkaji. Terdapat 22 item perpaduan dan kaitannya dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu. Item menggunakan skala 1 hingga 10 yang didasarkan kepada kajian Zamri et al. 2017 serta kajian Kementerian Belia Sukan 2011. Analisis data untuk objektif kajian pertama, data dianalisis secara deskriptif dengan mencari kekerapan, peratusan, min dan sesian pawai. Untuk skala min yang dirujuk adalah kajian Jamil 2002. Untuk objektif kedua, iaitu untuk menganalisis secara inferensi
dengan menggunakan ujian T dan ujian ANOVA sahala. Dapatan kajian faktor demografi. Keseluruhannya, terdapat 594 orang responden lelaki, manakala 606 orang atau 5.5% adalah responden perempuan. Purata umur responden antara 21 hingga 61 tahun ke atas. Kaum Melayu, kaum Cina, India, Asian dan Punjabi adalah seramai 200 orang bagi setiap kaum dan 90 orang Bumi Putra Sabah serta 110 orang Bumi Putra Sarawak. Dari segi tahap penguasaan bahasa Melayu, seramai 746 responden kajian fasih berbahasa Melayu. Yang kurang fasih seramai 378 orang, manakala tidak fasih berbahasa Melayu adalah seramai 76 orang atau 6.3%. Untuk objektif yang pertama, secara keseluruhan tahap perpaduan rakyat Malaysia dengan penggunaan bahasa Melayu adalah tinggi. Kaum Melayu merupakan kaum paling tinggi tahap perpaduan mereka dengan kaitannya dengan penggunaan bahasa Melayu berbanding kaum-kaum lain. Kaum Cina merupakan kaum yang paling rendah tahap perpaduan dan penggunaan bahasa Melayu berbanding kaum-kaum lain. Kaum Melayu, India dan Bumi Putra Sarawak mempunyai tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan lebih tinggi bahasa Melayu mereka untuk perpaduan berbanding kaum-kaum lain. Manakala kaum Cina, Punjabi dan Bumi Putra Sarawak mempunyai tahap penghayatan, pengamalan dan yang rendah bahasa Melayu untuk perpaduan berbanding kaum-kaum lain. Rumusannya, bagi objektif yang pertama, kaum Melayu tinggi tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan berbanding kaum-kaum lain. Bahasa Melayu amat sesuai dan berkesan untuk dijadikan alat perpaduan antara kaum. Tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu kaum-kaum lain perlu ditingkatkan demi perpaduan negara Malaysia. Dapatan kajian untuk menjawab objektif kedua. Pertama, dari segi jantina. Adakah terdapat perbezaan dari segi jantina penggunaan bahasa Melayu mengikut jantina? Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaum perempuan lebih banyak menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan berbanding kaum lelaki. Kaum perempuan lebih memahami, menghayati dan mengamalkan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan berbanding kaum lelaki. Dari segi kaum pula, semua kaum menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Semua kaum memahami, menghayati dan mengamalkan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Kaum Melayu mempunyai pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan yang lebih tinggi jika dibandingkan kaum-kaum lain. Berikut adalah dapatan daripada kajian ini. Secara keseluruhannya, min adalah 4.79 bagi tahap pemahaman, 4.80 bagi tahap penghayatan dan 4.79 bagi tahap pengamalan. Dapat dirumuskan di sini bahawa jati diri untuk kaum adalah tinggi, iaitu semua kaum mempunyai kekal jati diri mereka dalam penggunaan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Dapatan dari segi lokasi kelahiran. Secara keseluruhan, terdapat perbezaan antara faktor lokasi kelahiran dan jati diri perpaduan dengan penggunaan bahasa Melayu antara kaum. Lokasi kelahiran luar bandar, kampung, kawasan penduduk lebih banyak memiliki tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu dalam kalangan kaum di Indonesia. Rumusannya, faktor lokasi kelahiran mempengaruhi jati diri perpaduan rakyat Malaysia dengan penggunaan bahasa Melayu. Faktor lokasi kelahiran banyak memiliki tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan rakyat Malaysia dengan penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh faktor lokasi kelahiran, di mana rakyat Malaysia tinggal di kampung atau luar bandar lebih banyak menggunakan bahasa Melayu
untuk tujuan perpaduan berbanding kaum rakyat Malaysia yang tinggal di luar bandar. Berikut adalah dapatan kajian berdasarkan lokasi pilihan. Min keseluruhan bagi tahap pemahaman ialah 4.79, penghayatan 4.80, pengamalan 4.79. Dapat dirumuskan bahawa dari segi lokasi pilihan, rakyat Malaysia berbilang kaum kekal utuh jati diri mereka dengan penggunaan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Perbincangan. Rakyat Malaysia pelbagai kaum masih mengekalkan penggunaan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Dapatan kajian ini selari dengan kajian Rusman dan Kasim 2009, Hashim et al. 2012, Chiu 2018, Zamri et al. 2017-2020. Rakyat Malaysia memahami dan menghayati serta mengamalkan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Dan dapatan ini selari dengan kajian Ramlah 2005, Muhammad Yusuf et al. 2010, Zamri 2017 dan 2020. Jati diri rakyat Malaysia tetap kukuh di mana mereka tetap menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Selari dengan kajian Hashim et al. 2012, Muhammad Yusuf et al. 2010, Zamri et al. 2021, kaum Melayu sebagai kaum lebih banyak menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan berbanding kaum lelaki. Dapatan ini selari dengan kajian Zamri et al. 2017 yang mendapati bahawa kaum perempuan pelbagai kaum menggunakan pelbagai strategi belajar bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Kaum Melayu lebih tinggi kekal utuh menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan berbanding kaum-kaum lain. Dapatan ini selari dengan kajian Muhammad Yusuf et al. 2010, Usina Anizar 2015, Zamri et al. 2020-2021 serta bertentangan dengan kajian Mansur et al. 2006. Waktu klasifikasi kelainan mempunyai tahap penggunaan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Dapatan ini selari dengan kajian Zamri et al. 2020-2021 yang mendapati bahawa kaum Melayu kekal utuh jati diri mereka dengan menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perpaduan. Kesimpulannya, bahasa Melayu paling berkesan dalam menjayakan konsep keluarga Malaysia dari aspek perpaduan. Amalan perpaduan melalui bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan perlu ditingkatkan sejak di bangku sekolah. Jati diri rakyat Malaysia boleh dikukuhkan melalui bahasa Melayu. Sekian dan terima kasih.